Selamat petang selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar teknologi pembuatan. Okey, apa khabar? Semua sihat ke? Waalaikumsalam, kata awangku Zaini. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Macam tu. So, dekat mana semua ni? Ada dekat kampus ke dekat mana? Kampung. Kampung. Bestnya duduk dekat kampung kan? Ha. So, mana suka? Duduk kat kampung ke duduk dekat UPSI? Mana komen ni tengok ni. Mana lagi rakan-rakan awak yang lain? Tak ada dah? Sihat kata awangku. Yang lain macam mana yang lain? Okey yang lain? Sihat Fatin macam mana? Sihat Fatin? Asila, Balkis, Khadijah, Lisa. Macam mana Lisa, sihat ke? Pada pagi ni, so sekarang COVID dah fikir kita sekarang ni dah apa tu? Dah total lockdown. So harap you all semua tak payahlah nak pergi apa tu keluar-keluar rumah kan. Duduk kat rumah ni, mak you all dah masak semua. Supaya kita dapat putuskan rantaian COVID. Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam, sihat doktor, sihat. Kalau belajar suka dekat UPSI. Wah. Ini mesti ada seseorang yang sebab menuduh Hakimah suka ni. Tiba-tiba tak adalah, memang je lah. Sihat alhamdulillah. Waalaikumsalam Lisa, terima kasih. Mana bagi sahabat-sahabat kita yang lain, panggil dia orang masuk. Kan kita nak sambung balik kita punya pengkuliahan. Pengkuliahan. Macam mana itu assignment? Macam mana dah hantar kan assignment? Okey tak assignment? Assignment 2 macam mana assignment 2 dalam proses? Cuba komen nak tengok. Faham tak assignment 2 tu? Okey, dalam proses doktor. Terbaik. Assignment 2 dalam proses. Assignment 2 dalam proses. Yalah, kalau dah siap dah hantar, dah siap dalam proses lah kan. Okey, terbaiklah dalam proses. Okey, tak ada masalah aku kalau tak ada masalah bagus. Baik, you all macam ni lah. Bila tanya tak ada masalah, okey. Lepas tu dia balik ada masalah lah apalah. Kan? Macam tu. Kejap kita nak record. Tengok awan dah gelap. Okey, dekat nampak semua. Saya nak share ni dulu sebelum tu. Sorry. Okay, pagi ni kita akan belajar topiknya adalah casting process. So you all belum masuk lagi kan casting process, betul ke betul? Cuba komen. Betul kan? Hari tu kita last kali adalah welding kan? Betul katanya. Betul pun betul lah. Kan? Janji. Okey. Nampak? Siapa nampak angkat tangan? Nampak doktor. Okey. Baik. Apa pula jadi macam ni? Tak apalah, nampak kan besar. Macam mana nak besarkan dia ni? Tu. Okey, hari ni kita akan belajar casting. Casting ni proses tuangan. Saya rasa kelas you all ni belum lagi. Yang kelas hari Jumaat tu. Yang kita dah ajar. Okey, casting ni kita ada 3 jenis proses casting. Kalau you ingat balik, ini ialah assignment you sebenarnya. Kena faham assignment ni Faham betul-betul apa yang saya nak ajar hari ni supaya you buat assignment nanti tak silap. Kalau tak silap Okay, supaya dan untuk pengetahuan you all juga, untuk topik ni sebenarnya ada dekat reka bentuk teknologi. So you kena kuasai betul-betul topik ni supaya senang you nak ajar kan.
Jangan nanti habis belajar, duk WhatsApp saya lagi. Doktor, dulu ingat tak doktor ajar dulu? Manalah saya ingat kan. Kan? Ha. Ingat tak dulu? Saya tak ingat lah, saya katakan. Oh, saya tak faham lah ni. Kan ada juga cikgu-cikgu kita yang lepas belajar kan. Dia tanya saya balik kan. Ada juga macam tu. Okey. Sekarang ni kita proses casting ada 3 jenis. Kalau tengok assignment you balik kan, kita nak you pilih daripada 2 jenis ke, macam itulah. Saya pun dah lupa dah assignment you tu. Okey, kita ada 3 jenis skimpalan, proses skimpalan. Okey, yang pertama dipanggil expandable mold permanent pattern. Okey. Dalam proses casting ni kita akan ada 2 benda. Satu, mold. Mold ni bekas. Senang cerita bekas. Kalau kita nak rupa dia macam saya punya ni, so bekas dia kena buat macam ni juga. Kan? Itu dia panggil mold. Mold ni adalah bekas untuk yang menyerupai the final product yang kita nak. Itu nama dia mold. Mold. Kan? Mungkin you tak pernah dengar nama mold. Mold ni acuan lah. Senang cerita dalam bahasa Jawanya adalah acuan. Ni. Acuan. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun jadilah. Okay, acuan. Kemudian pattern. Pattern ni adalah untuk kita menghasilkan mold. Mold. Jadi mold dihasilkan melalui pattern. Namun begitu, tak semua kimpalan ni ada pattern. Tapi mold wajib ada. Kan? Wajib ada. Pattern ni tak semua kimpalan akan ada pattern. So, kita ada expandable mold, permanent pattern. So, apakah maksud di sebalik permanent pattern dengan mold ni? Okay. Contoh, kita nak menghasilkan satu produk kan. Okay, satu produk. Dekat sini dia tak clear ni. Nanti saya tunjuk dalam... Okay, saya tunjuk konsep casting dulu. Katakanlah kita nak menghasilkan satu produk. Ini kan produk ini. Katalah ini yang paling simple lah. Nanti kau bagi yang pening pula awak kan. So, kita nak menghasilkan benda ni. Okay, ini yang perkara yang kita akan hasilkan. Pula saya punya ni kat sini kejap. Okay, jadi untuk menghasilkan benda ni, sepatutnya kita kena hasilkan pattern dulu. Pattern dulu. Permanent pattern ni maksudnya, pattern tu boleh diguna banyak kali. Pattern tu boleh diguna banyak kali pattern tu. Kalau expandable mold, maksudnya mold tu boleh guna sekali saja untuk satu part. Let's say kita nak hasilkan ni housing handset ni. Untuk hasilkan housing handset ni, kalau kita guna expandable mold permanent pattern, kita hasilkan sekali saja mold dia. Lepas tu nak buat produk kedua, kena buat mold baru. Produk ketiga kena buat mold baru. Tapi pattern boleh pakai banyak kali, sampai beribu-ribu kali pattern. Itu maksudnya. Tapi saya nak ajar konsep casting dulu. Okay, casting let's say kita nak hasilkan produk macam ni. So, kita pun, kita kena buat mold dia. Ini adalah pattern lah, katakanlah pattern ni. Pattern. So, pattern ni macam mana kita nak menghasilkan mold yang macam ni juga. Jadi, kita masukkan dalam satu bekas. Satu bekas. Okay, satu bekas. Yang ni tak tunjuk ni pasir lah. Nanti lepas ni saya akan tunjuk video lah. Okay, saya akan tunjuk video detail supaya you faham. Kalau nak cakap macam ni macam susah jugalah kan. Takut you tak faham ni. Okay, dalam satu proses yang lain lah senang cerita. Kita mesin. Kita buang benda ni. Ni kita buang ni. Kita jadikan dia bentuk sebiji macam ni. Okay. Kemudian, ni adalah upper, ni lower. Upper, up dan down. Up dan down. Ni atas, ni bawah. Jadi, bila kita tutup, kita pun masukkan cecair tu, dia akan keluar macam ni lah produk dia. Okay. Kalau kita nak produk ada tulisan ke apa semua, kita kena buat tulisan juga. Okay. Yang ni saya tunjuk contoh dulu. Contoh proses casting. Casting ni adalah satu proses di mana kita menghasilkan produk melalui mold, melalui pattern tadi. Kan? Melalui mold ataupun pattern. Ni case study saya di sekolah menengah dulu tingkatan 5. Kan? Tingkatan 5 dulu, saya ni sangat kreatif. Kan? So, apa yang saya buat adalah yang pertama saya akan buat ni. Buckle kan. Nama dia buckle kan.
kepala tali pinggang. Kalau orang Jawa selalu panggil kepala orang tali pinggang. Okay. Kita menghasilkan sebab nak beli mahal ni benda ni. Mahal kan. Saya beli dekat Thailand mula-mula. Lepas tu mahal lah pula dekat Thailand ni. Lepas tu kita tak nak bila pakai sama dengan orang lain kan. Sama je orang pakai. Yang beli RM10, RM10 je semua sama. Jadi kita nak kelainan. Jadi kita kena design kita punya sendirilah. Jadi saya buat, mula-mula saya buat Levi's lah kan. Levi's. So apa yang kita buat adalah dekat sini. Kita buat dekat apa ni, kita gali tanah. Kita buat tanah dekat tanah tu. Kita buat macam ni. Tapi kena terbalik lah. Dia macam ni. Gitu. Kan? Terbalik kita buat dekat tanah tu. Bentuk macam ni. Tapi syarat dia tanah ni kena tanah liat, tanah keras. Tak boleh pasir. Kan? Tak boleh pasir. Nanti banyak masalah nanti. Okay? Apa yang saya buat? Saya cairkan timah ni. Kan? Timah, bukan Fatimah, timah tin ataupun bahasa ni tin. You panggil apa tak tahulah kan. Saya dulu panggil timah. Saya tahu dekat sekolah kan. Okay, apa yang saya buat, saya ambil timah ni, saya cairkan dia, masukkan dalam tanah ni. Jadi terkeluarlah Levi's ni. Kan? Bila saya masuk je dalam sekolah tu, masuk pintu pagar depan je, cikgu disiplin dia tingkat 4, dia tengok saya daripada jauh, dia panggil. Meh sini, meh. Kan dia panggil saya. Dia panggil saya. Kenapa pula cikgu ni panggil aku hari ni? Biasa tak panggil je, tengok je. Kata tak rasa datang lambat, rasa dah awal datang ni. Kan biasa kita datang awal, pukul 7 suku dah datang. Dia daripada tingkat 4 panggil meh. Panggil budak ni. Kan. Dia pun panggil saya, lepas tu ambil lah saya punya tali pinggang ni. Dia kata cantik sangat, tak boleh pakai, cantik sangat. Kan? Tak boleh bagi saya. Dia pun ambil lah. Dia rampas. Jadi saya buat satu lagi. Nama Arman pula. Ni nama Arman pula. Kan? Barulah lain daripada orang lain. Macam-macam lah. Dia buat nama Man, Arman apa semua. Jadi saya nak cerita, inilah proses casting. Maksudnya proses tuangan tadi. Kan tuangan. Kita tuang cairan mengikut bekas yang kita nak. Saya rasa cukup clear lah kan. Okay. Nombor 1 adalah maksudnya pattern dia sekali, expandable mold ni tu banyak kali. Okay. Yang kedua, nanti saya tunjuk dekat tu. Yang kedua adalah expandable mold, expandable pattern. Ni nombor 2. Nombor 2. Expandable mold. Mold maksudnya boleh pakai sekali saja. Pattern pun boleh pakai sekali saja. Untuk menghasilkan satu produk ataupun satu part. Satu produk. Ataupun part. Okay. Kemudian yang ketiga adalah permanent mold. Okay, permanent mold ni adalah permanent mold ni adalah kita boleh pakai banyak kali. Contohnya 1000 kali. Kita menghasilkan sekali je mold dia. Ni. Macam saya lah, engineer Arman tadi buat kan. Ni dekat sekolah dia ni. Kan, sama. Boleh pakai banyak kali. Kalau dia buat cantik lah, boleh tuang kan. Boleh berniaga pula. Boleh buat bisnes. Kan, masa tu tak ada Facebook lagi zaman saya. Zaman you all ni semua ada Facebook lah, Instagram lah, TikTok lah, macam-macam ada kan. So boleh faham tak ni konsep dia ni? Sebelum kita nak masuk detail. Konsep dia macam tu. Okay, konsep dia. Untuk menghasilkan mold tu, mold ni biasanya pakai sekali ataupun pakai banyak kali. Itu jenis-jenis dia. Kalau expandable mold, dua-dua ni nampak perbezaan dia kan. Expandable mold. Mana mold boleh pakai sekali je. Tapi kalau permanent mold, ni boleh pakai sampai mungkin lebih daripada 1000 pieces. Kalau yang kedua pula adalah permanent pattern. Permanent pattern ni pattern boleh pakai banyak kali. Tapi expandable pattern boleh pakai sekali saja. Yang ni dia tidak ada pattern, tak ada pattern. Tak ada pattern, dia tak ada. Boleh faham So kita cuba pergi dekat slide kita.
Kat slide kita ringkas je. Lepas tu saya explain. Oh, ramai masuk. Alhamdulillah. Kan, macam ni lah kita nak. Pelajar-pelajar UPSR yang terbaik. Okay, saya harap you nampak. Okay, ini cerita dia. Nanti kita pergi video. Jangan risau, jangan risau. Mana-mana yang pening, tak faham tu, jangan risau. Kan, biasalah mula-mula belajar ni tak faham. Biasa, normal. Kalau faham terus tu yang luar biasa. Okay. Ada 3 jenis. Nanti dalam you punya laporan nantinya, you kena tahulah nanti. Jangan pula tak tahu pula kan. Siapa tak ada kelas hari ni, dia memang tak tahu. Ingat saya nak bagi tip dekat you all. Kalau you tak kuasai benda ni, ingat jangan cakap saya tak payung Kalau you tak kuasai betul-betul nanti, assessment, final assessment you berkaitan dengan yang ni. Final assessment you kena buat seorang-seorang, tak boleh by group. So please, masa buat by group ni bagi komitmen 1100%. 1100%. Kan, please concentrate. Yang ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Okay. Yang pertama yang ni. Ini adalah, okay, kalau kita tengok sini, let's say ini adalah final part kita. Kita nak hasilkan benda ni. Kan, ni manifold dalam enjin kereta. Manifold ke apa ni. Okay, manifold, katakanlah manifold. So, kita bermula dengan mechanical drawing part. Kita lukis dalam mechanical, bla 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 bla. Lepas tu, kita cook nak hasilkan pattern, kan. Ini adalah bentuk core print dia. Lepas tu kita dah dapat ni. Okay, kita dah dapat bentuk dia, bentuk acuan dia, core box ni. Lepas tu dia pergi dekat sini, E ni, core half pass together. Lepas tu scoop ready for send. Kita ni dah kita masukkan pattern. Ni dah jadi pattern dah ni. Okay, dah jadi pattern dah ni. Dah jadi pattern. Okay, bila kita masuk pattern ni, kita masukkan pasir dalam ni. Kenapa masukkan pasir? Supaya pasir tu mengikut bekas pattern ni. Tapi tak bolehlah pasir. Pasir tu dia kena macam tanah, dia macam kata tanah liat jugalah pasir tu. Dia tak bolehlah pasir yang lembut tu. Tak boleh pasir yang lembut tu. Nanti bila dia nak melekat nanti. Okay, apa akan jadi? Kita masukkan pasir apa semua dalam ni. Nanti kita tunjuk video, jangan risau. Okay, masukkan pasir dalam ni. Dia pun ikut bekas acuan ni kan. Bekas acuan, okay. Drag after removing pattern. Lepas tu dia pun buanglah pattern ni. Dia buka pattern ni. So dia mold ni akan mengikut bentuk pattern tadi. Drag with core set place. Lepas tu dia pun masukkan dalam ni. Tuangkan kita tuangkan cecair tadilah, sama ada besi ke aluminium ke tak whatever lah. So dia akan membentuk macam ni. Dia akan membentuk satu bentuk yang kita dah design tadi. Macam mana yang kita nak. So ini adalah produk akhir. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak buat produk kedua, produk ketiga, produk keempat, produk kelima, pattern ni masih boleh digunakan lagi. Tapi pasir ni dia tak boleh. Pasir ni boleh pakai sekali saja. Sebab tu dia panggil expandable mold permanent pattern. Ingat jangan dekat assignment ni pula tak tahu pula expandable mold permanent pattern. Nama apa tak tahu nama. Casting A, casting B. Kalau you tak faham konsep je, kita pun kosong terus. Sebab tak faham konsep kan. Jangan salah faham konsep. Okay, ini produk kedua. Okay, produk kedua ni kita nak mula-mula kita hasilkan wax. Wax ni adalah pattern. Macam mana kita hasilkan dia? Kita buat injection molding. Ambil dalam ni, masuk ni, kita inject. Lepas tu keluarlah bentuk dia. Contoh, let's say kita nak bentuk macam ni. Kita pun letak dalam pattern assembly, kita pun celup. Macam udang celup tepung juga. Pernah makan udang celup tepung? Tu tak pernah you all ni? Apa yang you all pernah makan? Okay. Udang celup tepung tadi kita celup dia. Celup dalam ni. Lepas tu kita angkat. Okay, ni dah ada dalam ni. Lepas tu, apa yang kita buat? Kita heat. Kita panaskan supaya lilin tadi dia akan cair. Lilin ni adalah pattern tadi. Pattern ni cair keluar semua. Lepas tu barulah kita ni dia akan jadi mold. Kita pun tuanglah metal ke apa. Dia akan ikut bentuk macam ni. Kita pecahkan, dapatlah produk ni.
Kalau nak buat produk baru pula, maksudnya kita kena ulang balik benda ni baru. Buatlah beratus kali. Maksudnya satu part ni satu banyak-banyak, satu sekali proses ni kena buat mold baru, kena buat pattern baru. Itu maksudnya expandable mold, expandable pattern. Okay, faham setakat ni? Kemudian yang ketiga adalah kita buat mold. Buat mold mesin. Kita pun tuang, tekap, keluarlah produk. Ni boleh menghasilkan beratus ribu kali. Tidak ada masalah. Kan? Tidak ada masalah kita buat beratus-ratus kali pattern mold apa semua ni. Cuma apa ni dia punya, dia tak ada pattern lah. Pattern tak ada. Ni namanya permanent mold. Permanent mold. Okay, kita tunjuk video kejap supaya you lagi faham apa yang saya nak ajar hari ini. Okay, kita tunjuk video kejap. Mana ni? Okay, nanti you boleh main-main dekat YouTube kan. Saya tahu you main-main kan. Nanti you boleh buat TikTok nanti kan. Boleh buat TikTok nanti. Jangan setakat ni boleh faham ke faham? Ada dua pilihan je. Faham ke faham? Tak ada pilihan lain dah. Okey, cantik. Ada contoh dia. Mana dah ni? Ni you all punya ni. Sekejap Abang. Okey. Nampak ni? Sand casting is the most widely used casting process in manufacturing. The advantage of using sand to manufacture products of metal is that sand is very resistant to elevated temperatures. Almost all metal casting materials can be sand cast. Sand castings can range in size from very small to extremely large. Some examples of items manufactured in modern industry by sand casting process are engine blocks, machine tool bases. Ini adalah contoh-contoh produk yang dihasilkan melalui salah satu proses casting tu, iaitu sand casting namanya. Sand casting. Cylinder heads, pump housings, and valves. Now we will understand the process of sand casting in detail. First of all, on a clean floor, set the inverted black box. Then we will place the pattern inside the box and pour the sand into the box. Okay, dia masukkan pattern dulu untuk membentuk mold. Ini adalah pattern tadi yang dimasukkan. After that, sand is ramped and leveled off. Lepas tu dia ketatkan, perkemihkan. Perkemihkan. The packed black box is then turned over and go box is placed over it. Okay, dia masuk pattern kedua. The second half of the pattern is placed exactly over the first half of pattern. Then sand is filled and ramped tightly. Now two boxes are opened.
pattern is removed and box screws. Boxes are again put back into position and with the rivets to prevent upper box floating. Gates and screws are formed to pour the metal. Now, the molten metal is Okay, dia pun tuang lah molten metal tadi, cairan besi tadi masuk dalam pattern tadi. into the mold. It is allowed to cool down for some time. After cooling, the final cast is taken out. Okay, habis. So, kita pergi kepada boleh lah yang ni. An. Ya, kita pergi kepada jenis yang kedua pula. Wax pattern. Wax patterns are produced by injection molding with metal die. Okay, ni dia hasilkan pattern dulu. Dulu pula internet ni. Pattern assembly. Okay, dia masukkan dekat pattern assembly ni. Wax part. Assembling the pattern. Slurry coating. Okay, dia celup tepung tadi. Wax pattern. The tree is dipped into the ceramic slurry. Stucco coating. Stucco. First coating. Yang dia celup banyak kali. Celup banyak kali. Itu jadi tebal. Rasa cantik. Banyak kali ni celupnya. Dah lah. Okay. Melting of wax. So dia cairkan tadi pattern tadi. Okay, dipanaskan. Heater. Mold tree. Is heated to drain out all wax. Pouring of metal. Okay, lepas tu dia tuang pattern. Molten metal. The shell is filled with molten metal. Gravity pouring. Shake out. Stucco coating. Stucco coating is shaped out from the final casting by hand or machine. Okay. Kemudian ada satu lagi. Maksudnya assignment you tak adalah you kena buat macam ni. Kalau you faham konsep dia ni, macam-macam boleh buat. Tak payahlah guna lilin. Pergi kedai RM2 je. Kan kedai RM2 buka ke tak masuk PKPD ni. Sudah you all ni. Dah beli barang ke belum? Apa nama dia? Betul lah.
Ini yang last, itu die casting proses namanya, ataupun permanent pattern secara general nama dia. Okay, mana ni tadi? Slow dah pula internet. Zaman-zaman PKP ni lah nak slow. Okay, ni adalah die dia. Mall dia. Mall dia. Okay, ni ada produk tadi. Tu dia tak ada pattern, dia tak ada apa, cuma dia ada mall sahaja. Okay, jadilah dia mall. Okay, macam mana? Betul, macam mana nak isi cairan ke dalam acuan tu? Apa, ada penanda ke? Main agak je. Cairan mana tadi? Cairan yang yang mana Syazwani tadi? Yang sand casting ke apa ke? Doktor kuatkan sikit volume video. Dah lepas dah. Aduh. So macam mana, boleh faham tak? Kalau tak ada nak tanya tak? Apa beza injection molding dengan permanent mold? Injection molding untuk barang plastik. Permanent mold tadi adalah untuk barang-barang yang bersifat metal. Itu beza dia. Kan? Beza dia adalah injection molding lebih kepada plastik. Kalau permanent mold tadi lebih kepada, dia punya konsep lebih kurang je. Kan? Lebih kurang. Cuma yang tu injek plastik, yang ni injeknya adalah bahan logam. Contohnya adalah part engine dan sebagainya. Kalau you nak menghasilkan satu saja produk ataupun less than 10, mungkin tak sesuai lah you pakai permanent pattern tadi. Sebab permanent pattern punya cost very high. Untuk menghasilkan mold tu bukannya murah kan. Tapi kalau you menghasilkan 10,000, 20,000 bahan, maka permanent mold tu sesuai. Dia sesuai untuk large quantity. Large quantity. Kalau nak pakai satu je tadi, baik pakai permanent mold, permanent pattern. Kan, permanent mold, permanent pattern. Permanent mold, expandable mold, expandable pattern. Maksudnya pecah-pecah banyak kali. Maksud sand casting tadi, sesuai untuk satu, dua, tak banyak. Tapi dia punya finishing sangat bagus. Very good. Tapi tak boleh menghasilkan banyak. Sebab letih lah nak buat pattern baru lagi. Yang kedua paling banyak tadi adalah expandable mold, permanent pattern. Okay, itu dia. Dia punya cerita di sebalik dia. Okay, boleh faham tak? Atika nak tanya apa, Atika? Mana angkat tangan tu? Angkat tangan faham ke? Apa tu? Okay, boleh? Boleh faham? Kalau faham, kita dan Abil ni kelas kita. Kejap je kelas kita ni kan. Kita sambung lagi. Okay, boleh? Boleh faham Kalau boleh faham, saya harap you all boleh faham lah. Nanti saya nak tengok assignment tu, boleh tahu ke faham tak faham ialah melalui assignment. Sand casting yang mula-mula tu. Betul Syazwani. You are right. Doktor, apa beza injection molding? Dah jawab tadi. Okay, boleh Ada soalan lagi? Tak ada Kalau tak ada, kita sampai situ saja. Kita jumpa lagi minggu depan. So, jaga diri elok-elok rakan-rakan saya semua. Okay, supaya you all sentiasa, kita semualah, supaya saya dijauhkan daripada COVID-19. Okay, sehingga situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.